Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, apa khabar semua murid-murid? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera, gembira bersama keluarga tercinta. Amin. Baiklah, untuk hari ini bersama saya lagi Ustaz Muhammad Ridwan. Okey, untuk hari ini kita mengumpulkan murid-murid tahun 1 dan juga tahun 3. Tujuan dia apa? Tujuan dia adalah untuk memberi sesi penerangan ringkas berkenaan Kem Bestari Solat yang biasanya kita lakukan secara fizikal lah, secara berjumpa kan. Tapi hari ini, untuk tahun ini kita menggunakan cara atas talian sebegini dan Ustaz yakin awak semua sudah bersedia kan? Okey. Untuk hari ini Ustaz berikan sedikit penerangan. Yang pertama kita akan lihat berkenaan dengan wudu, tajuk wudu. Kita akan sepantas mungkinlah. Ini pun kita lebih pada mengingatkan saja. Kemudian pada bahagian yang kedua kita akan terus masuk dengan bahagian solat, berkenaan dengan bacaan, berkenaan dengan perbuatan dan sebagainya. Okey. Jadi untuk hari ini lebih kepada awak diberi penjelasan atau penerangan yang lebih lagi tentang Kem Bestari Solat. Okey ya. Untuk aktiviti atau bacaan awak akan dinilai melalui guru subjek atau guru pendidikan Islam. Masing-masing lah mengikut kelas yang akan dimaklumkan dari masa ke semasa. Nanti kalau mereka suruh buat rakaman, awak kena buatlah rakaman tu. Sebab semua tu akan dinilai. Tapi untuk hari ini kita akan lihat bersama-sama penerangan serba lengkap dan ringkas berkenaan dengan Kem Bestari Solat ini. Okey, semua sudah bersedia? Baiklah, kita mulakan sekarang ya. Lihat pada paparan masing-masing. Sebelum tu, Ustaz harap internet awak berada dalam keadaan yang baiklah ya. Supaya dapat melihat video yang dipaparkan ini dengan sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Mulakan. Okey, paparan di hadapan awak adalah Kem Bestari Solat. Okey. Biasanya kita akan buat camp kan, seperti mana di sekolah. Jadi ni camp kita berada atas talian. Okey, hari ini melibatkan tahun 1 dan tahun 3. Okey. Okey, bahagian 1 kita lihat dulu tajuk wuduk. Okey, wuduk ni atau lebih dikenali dengan ambil air sembahyang. Cara-cara dia apa yang berkaitan. Okey. Pertama kita mulakan dengan pengertian berwuduk. Okey. Yang kedua nanti kita akan lihat tentang air mutlak, ketiga tentang rukun wudu, dan keempat sunat wudu, dan yang kelima perkara-perkara yang membatalkan wudu. Kita akan sentuh satu persatu ya murid-murid. Okey, yang pertama kita lihat dulu. Pengertian berwudu. Berwudu ialah membasuh anggota-anggota tertentu dengan syarat-syarat tertentu berserta dengan niat. Itu maksud wudu Okey, untuk berwuduk kita menggunakan air mutlak. Air mutlak saja Untuk tahun 1 kita pun sudah belajar dalam bahagian ibadah saya rasa, okey, tentang air mutlak. Okay, air mutlak ni adalah air yang digunakan untuk berwuduk. Okay, air mutlak ni adalah terbahagi kepada 7 bahagian. Masih ingat ke? Tengok, yang pertama adalah air perigi. Ini jenis-jenis air mutlak Kedua air sungai. Pada gambar. Yang ketiga air hujan. Keempat ada air laut. Kelima air salji. Keenam air mata air. Dan yang ketujuh adalah air embun. Okey. Ketujuh-tujuh air ini boleh digunakan untuk mengambil wuduk. Okey, tapi yang mudahnya kita menggunakan air paip. Air paip tu pun sebahagian daripada air mutlak. Sebab apa? Adalah daripada sungai. Okey, rukun wuduk.
Rukun ni adalah perkara-perkara wajib buat. Dalam wuduk ada perkara wajib dan ada perkara sunat. Kita lihat dulu apa perkara wajib yang mesti buat. Kalau tak buat, wuduk tu tidak sempurna. Okay, kita lihat dulu. Rukun wuduk. Bermula dengan niat lah. Okay, niat dia apa? Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Niat wuduk ni kena buat lah. Dia termasuk dalam rukun dan dibaca ketika air mula-mula sampai ke muka. Muka Okay. Basuh muka 3 kali kan. Masa nak basuhan yang pertama tu, kena je air, baca doa terus. Niat tadi. Okay, rukun wuduk yang kedua adalah membasuh muka. Membasuh muka. Berkaitanlah dengan niat tadi. Jadinya masa sampai je air nak membasuh muka yang pertama tu, baca niat yang tadi. Nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Okay, tak boleh yang bahasa Arab, bahasa Melayu pun boleh. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Okay. Jadi, rukun yang kedua adalah membasuh muka. Seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Upin dan Ipin. Okay. Menggunakan air mutlak iaitu diwakili oleh air pipe. Rukun wuduk adalah membasuh kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Okay, sekali lagi. Membasuh kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Okay. Jadi kena kenal pastilah yang mana tangan dan yang mana siku. Jadi semua yang berkaitan, yang sepatutnya kena air itu kena diluaskan. Kena sing-sing baju tu. Lipat supaya tak kena air dekat siku tadi. Okay, rukun wuduk yang seterusnya adalah menyapu sebahagian kepala. Menyapu sebahagian kepala. Okey, ini kisah yang tak ada rambut pun boleh juga. Sebab kita bukan nak menyapu sebahagian rambut, kita menyapu kepala. Jadi macam itulah cara yang betul. Okey, seterusnya membasuh kedua-dua belah kaki hingga ke buku lali. Membasuh kedua-dua belah kaki hingga ke buku lali. Okey, lihat pada gambar. Okey, bermula dengan kaki kanan dahulu, kemudian baru kaki kiri sebanyak 3 kali. Okey, dalam masa yang sama, penggunaan air juga haruslah dikawal supaya tidak berlaku pembaziran. Pastikan anggota-anggota kaki ini semua kena air dengan kita gosoklah dia menggunakan tangan. Okey, dan rukun wuduk yang terakhir adalah tertib. Okay, tertib ni apa? Mengikut turutan dari nombor 1 hingga 5. Okay, dari apa yang Ustaz dah terangkan tadi adalah mengikut urutan yang betul berkenaan rukun wuduk. Jadi tak bolehlah Ustaz saya nak basuh kaki dulu, baru nak basuh muka, baru nak niat. Tak boleh. Kena ikut turutan yang telah kita pelajari sebentar tadi. Tak ada masalah kan? Biasa dah kita buat. Okay, cumanya biasalah bila ada camp, kita akan mengingatkan kembali atau lebih menjadikan wuduk kita lebih sempurna. Itu tujuan camp ni bukannya awak tak tahu, awak dah tahu. Cumanya kita berkongsi untuk awak lebih dapat cara berwuduk yang lebih sempurna. Okay, Ustaz, kenapa tak ada basuh telinga pun? Itu tidak termasuk dalam rukun lah maksudnya. Jadi kalau tak nampak kawan tak buat, jangan salahkan kawan. Awak punya wuduk tak sempurna. Awak punya wuduk batal. Tidak itu adalah termasuk dalam tajuk selepas ini iaitu sunat wuduk. Perkara-perkara sunat wuduk. Kita lihat. Nampak? Okey. Sunat wuduk. Apa pula maksud sunat wuduk? Sunat ni adalah perkara yang bila dilakukan kita akan mendapat pahala tambahan. Lebih kurang bonus lah Allah bagi dekat kita Okey. Atau bahasa lebih mudah lagi, bila kita lakukan sunat wuduk ini, maknanya wuduk kita jadi lebih sempurna. Kita lebih bagus wuduk kita berbanding orang lain yang tak buat sunat. Macam tu. Okey, jadi sebagai orang Islam, sepatutnya kita buatlah juga perkara-perkara sunat ni untuk mendapat pahala yang lebih. Pertama, kita boleh buat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini seperti mana biasa di dalam kelas juga Ustaz dah pesan, apa saja perkara-perkara yang awak nak buat,
awak boleh mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi akan mendapat pahala sunat di situ. Dapat bonus tambahan daripada Allah. Yang kedua, sunat wuduk adalah membasuh kedua-dua belah tangan hingga ke pergelangan tangan. Ini perkara sunat yang seterusnya. Basuh kedua-dua belah tangan hingga ke pergelangan tangan. Ini yang nampak pada gambar. Dibasuh celah-celah tangan. Seolah-olah awak buat hand sanitizer lah kalau norma baru sekarang kan. Tapi ini dah lama dah kita buat melalui air. Iaitu sebelum memulakan mengambil wuduk. Kalau ada apa-apa kekotoran boleh diselesaikan dulu. Okey, sunat wuduk yang seterusnya juga berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya. Lihat pada video, ambil sedikit air, kumur-kumur, masuk air dalam mulut, kumur-kumur, jangan ditelan airnya ya. Jadi bila ada sisa makanan kita boleh buang. Dan masukkan air ke dalam hidung, letak sedikit dalam hidung, kemudian hembuskan, keluarkan semula. Tujuan dia apa? Untuk mengeluarkan kekotoran yang berada di mulut dan juga di dalam hidung. Tak adalah tengah-tengah solat nanti gatal-gatal lah hidungnya. Okey. Sunat wuduk yang seterusnya adalah menyapu kedua-dua belah telinga. Menyapu kedua-dua belah telinga. Ingat ini semua perkara-perkara sunat saja. Jadi kalau tak buat, tidaklah membatalkan, cuma kurang pahala tambahan. Okey. Seterusnya adalah tertib membaca doa selepas mengambil wuduk. Tadi sampai tertib kan? Sampai tertib tu wajib. Tapi doa ni boleh dibaca bila dah habis ambil wuduk tadi. Boleh buka boleh tutup balik pipe dan tanda tangan. Baca macam mana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Panjanglah Ustaz. Jadi kalau awak rasa panjang, awak bolehlah mudahkan dengan membaca Alhamdulillah lah, tanda tangan. Ya Allah ya Tuhanku, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad adalah hamba-Nya dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku dari kalangan hamba-Mu yang bersih, suci dan jadikanlah aku dari golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Amin. Tak panjang jugalah doa bahasa Melayu pun. Awak boleh baca apa? Tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berwuduk ni kerana Kau. Ya Allah, memudahkan segalanya. Amin. Apa-apa sajalah doa yang awak rasa sesuai untuk awak baca, bolehlah. Ataupun sekadar Alhamdulillah pun boleh. Okay? Betul perkara-perkara baik. InsyaAllah Allah dah kata dah, sekecil zarah pun Allah akan nilai dan jadikan dia pahala untuk kita. Okay. Syukurlah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah. Okay? Right. Setakat ni boleh kita teruskan ke anak-anak didik semua? Seronok ke? Seronok. Okey, baru belajar tentang wuduk. Kita nak solat pula. Jadi bila kita dah belajar ni, sebelum ni kalau awak ambil wuduk dengan cara yang laju tu kan, siap berlumba-lumba lah. Siapa yang siap dulu? Okey, seterusnya kita bergerak kepada perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Apa pula yang membuatkan kita dah elok dah ambil wuduk tadi, batal pula maksudnya. Okay, yang pertama, lihat pada gambar. Yang pertama adalah tidur yang tidak tetap punggung. Dekat sini kena kenal pastilah yang mana punggung. Takkan tak tahu lagi kan? Okay. Biasanya tidur ini dia lepas ambil wuduk dan dia tertidurlah. Dia baring-baring sekejap lah kononnya. Okay. Biasanya kita akan baring yang lebih selesa adalah dengan mengiring atau meniarap. Ada yang suka tidur meniarap tau. Dan mengiring. Bila tidur yang macam ni, punggung kita tak tentu. Sebab waktu kita tidur, kita akan bergerak-gerak. Tak selesa sebelah kanan, pusing sebelah kiri. Jadi punggung punggung tidak berada keadaan yang samalah. Jadi bangun tidur kena ambil wuduk semula. Yang kedua, keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Ini pun murid-murid semua sudah belajar dan faham. Kubul itu apa, dubur itu apa kan. Kubur ada tempat kencing tempat keluar air kencing sama ada lelaki atau perempuan. Sama ada dubur tu adalah tempat berak lah, tempat keluar najis.
nak buang air besar. Jadi kalau keluar benda-benda tu, jadi kena ambil wuduk semula, automatik wuduk kita dah batal. Yang ketiga, bersentuh kulit di antara lelaki dengan perempuan yang bukan muhrim tanpa berlapik. Ini lebih pada yang sengaja. Awak semua dah tahu dah tu kan. Okay. Yang keempat, hilang akal dengan sebab mabuk, pitam, sakit atau gila. Hilang akal ni sekejap dia tiba-tiba hilang pedoman dia. Tiba-tiba dia tak ingat nama dia siapa dan sebagainya sebabkan apa? Mabuk. Mabuk sebab itulah Islam melarang arak dan sebagainya yang boleh memabukkan. Pitam ni mungkin terlalu penat dan sebagainya dan keadaannya semua sudah pun ada wuduk. Dah ada wuduk tiba-tiba pengsan contohnya. Jadi bila bangun sedar balik, ambil balik wuduk semula. Yang kelima, menyentuh kemaluan dengan tapak tangan tanpa berlapik. Lihat pada tangan awak, okey, yang awak buat hi-fi tu, okey, ataupun logo body glove, itu namanya tapak tangan. Jadi awak menyentuh kemaluan dengan tapak tangan. Awak rasa gatal dah sentuh dengan tapak tangan tu. Jadi batal lah. Okey, tak kisahlah tangan kanan atau kiri. Walaupun bukannya kisah pun kan kadang walaupun kita dah pesan. Jangan gunakan tangan kanan untuk benda-benda yang baik kan. Benda-benda yang tidak baik. Awak tetap gunakan tangan kanan yang untuk benda yang tidak baik juga. Okey. Alright, setakat ni. Terima kasih untuk penjelasan dan juga kebersamaan awak mendengar Ustaz punya bahagian yang pertama. Buat tangan masing-masing. Okey, sekarang kita akan mulakan bahagian 2. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Okey, kita teruskan bahagian 2 berkenaan dengan solat. Juga murid-murid tahun 1 dan tahun 3. Okey, boleh kita teruskan. Bahagian wuduk dah selesai. Dan sebelum solat, kena ambil wuduk dulu. Sebab tu tajuk wuduk tu di hadapan. Kita terangkan wuduk dulu. Lepas wuduk, barulah kita fikir solat. Sebelum kita masuk tentang solat ini, Ustaz terangkan serba sedikit. Apa yang kita bincangkan ini lebih kepada solat individu. Tidak lagi solat berjemaah. Sebab kita nak bagi kemahiran asas saja. Nanti dah faham asas, lebih mudahlah untuk solat berjemaah. Okey, hari ini kita akan tentu tentang solat yang pertama, yang kedua ada 13 rukun solat, bacaan wajib solat, bacaan sunat dalam solat dan cara yang membatalkan solat lah. Okey, kita akan sentuh satu per satu. Okey, solat. Apa itu solat? Solat ialah perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Itu solat. Okey. Mata solat tu apa? Solat dalam bahasa Arab. Bahasa mudahnya tadi apa yang kita dah sebutkan tadi. Okey. Seterusnya. Solat difardukan kepada umat Islam pada malam Isra' dan Mi'raj. Murid-murid tahu kan kisah Isra' dan Mi'raj? Nabi Muhammad berjalan atau dibawa daripada satu tempat ke tempat yang lain. Itu dah hadir dalam tajuk kita sebelum ini. Saya tak nak sentuhlah, panjang pula nanti penerangan ini. Okey, seterusnya bila nak solat, kita kena mulakan dengan niat lah. Solat ni ada 5. Yang pertama solat subuh, kedua solat zuhur, ketiga solat asar, betul, keempat solat maghrib dan kelima solat isya. Okey, kita lihat niat satu persatu. Niat solat subuh, ikut Ustaz baca. Usolli fardos subhi rok'ataini adaan lillahi ta'ala. Okay, maksud dalam bahasa Melayu, sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Itu maksud daripada niat kita untuk solat subuh. Okay, selepas solat subuh 2 rakaat tadi, lebih kurang pukul 1, 1:30 macam tu, kita buat niat solat zuhur pula. Untuk solat zuhur. Okey, bacaan niat. Sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Ni solat zuhur. Okey, subuh tadi 2 rakaat, solat zuhur 4 rakaat. Seterusnya masuk solat asar dalam pukul 4.40 macam tu.
Okey, lafaz niatnya adalah usolli fardal asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Okey, lihat maksudnya. Sahaja aku solat fardu asar 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Okey, ini juga adalah 4 rakaat biasa solat ni awak buat di sekolah lah kalau kita di sekolah. Okey, seterusnya. Awak dah balik sekolah dah ni. Niat solat maghrib. Okey. Salli fardal maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala. Okey. Solat maghrib ni biasa kita buat dalam pukul 7.20, 7.30 macam tu lah. Tengok pada waktu maksud tu lah ya. Okey, maksud dia sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Maksud dia solat maghrib ni 3 rakaat. Dan yang terakhir adalah solat isyak. Waktu maghrib ni yang paling ringkas ya, paling pendek waktu maghrib ni. Dalam sejam lebih sikit je dah isyak. Isyak dalam pukul 8.30 ke 8.40 biasanya. Okey, lafaz niat usolli fardal isya'i arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Okey lagi, usolli fardal isya'i arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Okey, maksud dalam bahasa Melayu, sahaja aku solat fardu isya' 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Selepas ni, Ustaz akan bawakan rakan-rakan awak untuk menyanyikan serba sedikit tentang lafaz niat inilah. Okey, kita lihat siapa yang bersama-sama dengan Ustaz hari ini untuk bersama-sama dengan awak. Solat subuh. Usolli farda subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Solat zuhur. Usolli farda zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Iya. Solat asar. Usolli fardal asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Ya. Solat maghrib. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala. Solat isya. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Assalamualaikum. Mendalami serta memahami akan maksud ayat-ayat Al-Quran. Mari kita belajar bersama. Upin Ipin Iko. Okey, nampak? Upin Ipin dah bantu kita juga untuk niat solat. Okey, boleh kita teruskan murid-murid? Baiklah, kita teruskan. Dah lepas niat tadi, kita pergi kepada rukun solat 13. Okey, macam mana wuduk tadi pun, bila namanya rukun adalah perkara yang wajib buat. Ada 13 dia yang wajib buat, kena ingat ni. Rukun solat yang pertama, lihat, adalah berdiri tegak menghadap kiblat. Kiblat tu adalah tempat kita letak sejadah kita lah, hala ke mana tu lebih mudahnya kenal kiblat tu macam tu. Dan kiblat ni adalah kita sebenarnya mengarah atau kita tuju kepada Kaabah lah. Okey. Dan berdiri tegak bagi yang mampu. Kita sihat saja, tak perlulah ada kerusi dan sebagainya kan. Kalau awak nampak ada orang yang duduk, ada guna kerusi, tu lain pula, tu tajuk yang lain. Jadi untuk asas, kita kena berdiri lah dan menghadap kiblat. Rukun yang pertama. Rukun solat yang kedua adalah niat. Yang ni nak niat apa ni? Inilah niat yang kita dah belajar sebelum ni. Ada 5 solat fardu tadi, kita boleh pilih solat mana yang kita nak buat sekarang. Contoh solat subuh, berdiri tegak macam ni, pandang ke arah kiblat.
dan lafazkan niat sholli fardu subhi rakaataini adaan lillahi ta'ala. Sama juga kalau solat-solat yang lain. Yang ketiga, lepas kita dah berniat, adalah rukun solat yang ketiga iaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni adalah mengangkat kedua-dua tangan yang berbunyi apa? Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram, yang angkat tangan Allah. Biasanya panjang orang angkat Allah, nak masukkan niat dalam tu. Biasanya orang-orang berniat sewaktu mengangkat takbiratul ihram ni lah. Okey, contohnya Allah saja aku solat fardu subuh Allahu Akbar. Sebab tu Allah itu panjang. Biasa pelaksanaan ni di kampung-kampung lah. Tak ada masalah. Boleh buat. Yang penting rukun solat ni dibuat. Itu masuk rukun kan. Jadi benda ni wajib buat. Tak boleh tidak. Kalau tidak, tak buat, batal. Okey, rukun solat yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah. Sebab tu awak digalakkanlah atau dimestikan dah sekarang ni hafaz surah Al-Fatihah. Sebab dia wajib kita baca dalam solat dan untuk semua solat lah. Semua rakaat kena baca. Jadi kena tahulah kan. Kita baca sama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Hingga habis. Okey. Yang kelima adalah rukun solat. Rukuk. Ni adalah perbuatan rukuk, iaitu habis je kita baca surah-surah pendek tu, kan kita pun Allahu Akbar. Allahu Akbar yang pertama, perbuatan kita selepas membaca surah-surah pendek adalah rukuk. Tangan letak di mana tu? Tangan letak di lutut dan kepala dan badan dicondongkan, dipandang ke bawah lah maknanya. Mata fokus ke bawah ke sejadah. Jangan toleh-toleh. Toleh-toleh itu macam Ustaz cakap, murid-murid yang tak ke sekolah kan. Awak dah pandai. Jadi buatlah sesempurna mungkin. Okey. Boleh faham setakat ni? Ada 13, baru 5. Okey, ni rukun yang keenam adalah iktidal. Iktidal ni adalah bangun daripada rukuk tadi. Kita dah bongkokkan badan, jadi kita bangunlah. Biasanya kita akan sebut dengan Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Itu perbuatan dia, iktidal nama dia. Yang tadi tu adalah bacaan yang Ustaz sebut. Tengok daripada dia bangun dan tangan dia macam tu, macam takbiratul ihram mula-mula tadi kan. Jadi dia akan menjadi tangan di bawah untuk bersedia sujud pula. Lepas ni kita akan sujud. Okey, rukun solat yang ketujuh adalah sujud. Sujud ni macam ni Allahu Akbar. Okey, biasanya mana yang turun dulu tu? Tangan dulu ke lutut dulu? Yang biasa awak buat. Okey, nanti bila awak solat awak rujuk awak buat balik tengok macam mana. Okey, keadaan kaki, tangan sebegitu, siku naikkan ke atas tegak, pastikan dahi boleh menyentuh pada sejadah atau tempat sujud. Ni songkok tu tak mengganggulah Okey, dan keadaan kaki macam tu, dirapatkan dua kaki tu, rapatlah, tidaklah tekankan luas-luas, tidak dibesarkan. Dan pada posisi ni pun kita dalam keadaan yang selesa sebenarnya. Kalau awak besarkan kaki tu, jadi tak selesa pula nak sujud. Tentang bacaannya, kita akan baca kemudian tajuk yang selepas ini. Untuk rukun adalah perbuatan ni dulu Ini perbuatan ni kena buat setiap rakaat. Okey, lihat saja pada gambar ini. Kita lebih faham sebenarnya bila kita dah buat kan. Nanti kita salah selama ni. Contoh. Jadi awak sendiri boleh nilai sebenarnya perbuatan solat awak sebelum ini dan akan datang awak buat. Selepas belajar ni lah. Okey, rukun solat yang ke-8 adalah duduk antara dua sujud. Okey, lihat contoh duduk antara dua sujud ni adalah bila kita bangkit, bangun daripada sujud tadi. Biasa waktu ni kita akan baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Bacaan tu waktu ni lah kita baca dan dikenali sebagai duduk antara dua sujud. Okey, lihat pada kaki, kedudukan kaki macam tu. Kaki kiri biasanya akan jadi pelapik untuk punggung kita duduk, dan kaki kanan
dalam keadaan sebegitulah di dalam gambar. Tangan yang penting berada, dua-dua tangan berada di atas berhampiran dengan lutut lah. Dikirakan peha lah kan. Tapi kat situlah. Okey. Dan mata tengok mana? Kekal tengok di bawah. Jangan pula menoleh ke kiri, ke kanan. Okey. Keadaan biasa kan. Dah biasa dah awak buat. Cumanya awak ni biasa tengok kiri kanan, tengok atas bawah, itu yang tidak biasa. Lepas ni jangan lagi buat macam tu Fokus saja pada solat. Okey, rukun solat yang ke-9 adalah duduk tahiyat akhir. Ni duduk tahiyat akhir. Tadi tu duduk antara dua sujud. Cara duduknya lebih kurang sama saja. Yang membezakannya adalah dari segi bacaan dan juga perlakuan ini hanya berlaku pada tahiyat akhir ni, berlaku pada rakaat terakhir. Kalau solat subuh 2 rakaat, maknanya pada rakaat yang kedua lah. Okay. Kalau pada contoh pada solat zuhur pada rakaat keempat dan maghrib pada rakaat ketiga. Sebelum kita memberi salam tu kan. Okay, keadaan semua sama, cumanya bila sampai asyhadu alla ilaha illallah, tangan yang kita genggam kedua-dua tu, tangan kanan kita keluarkan jari telunjuk. Apabila sampai ke illallah, maknanya daripada asyhadu alla ilaha illallah, illallah tu dah teruskan keluarkan jari telunjuk sampai habislah bacaan innaka hamidum majid. Sampai habis, teruskan saja dalam keadaan begitu. Lihat pada paparan yang Ustaz tunjuk tu. Okey ya. Keadaan kaki macam tu, kaki belakang, kaki kanan, ibu jari ditegakkan. Okey. Ingat ya, rukun solat adalah benda yang wajib awak buat dalam solat. Ada 13. Ni rukun yang ke-9. Kena ingatlah. Okey, kita teruskan kepada rukun solat yang ke-10. Ke-10 adalah membaca tahiyat akhir. Tadi kita dah duduk dia kan. Tadi duduk saja. Perlakuan ini adalah dari segi bacaan. Bacaan dia macam mana? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hingga habislah. Okey. Itu dikenali sebagai tahiyat akhir. Sampai innaka hamidum majid. Sebelum salam. Okey, rukun solat yang seterusnya, yang ke-11 juga wajib dalam solat, kita membaca selawat. Dalam tahiyat tadi pun dia dah selawat dia. Kita dah baca dah pun selawat tu dalam tahiyat akhir. Okey, rukun solat yang ke-12 adalah salam. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Bermaksud dia adalah salam yang pertama. Salam ke sebelah kanan, wajib buat. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu adalah wajib. Sekurang-kurangnya memberi salam satu arah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi, itu wajib. Okey, kalau untuk salam yang kedua, biasa kita buat salam 2 kali kan. Untuk salam yang kedua tidak termasuk dalam rukun, tapi termasuk dalam sunat. Nanti kita tengok pula perkara sunat. Okey. Jadi kalau terlupa lah Ustaz nak bagi salam yang kedua, nak cepat sangat, tak apa. Solat sah saja, cumanya kurang pahala tambahan lah kan. Macam Ustaz pesan tadi. Okay, yang ke-13 adalah rukun solat adalah tertib. Tertib pun samalah macam wuduk tadi, iaitu tidak boleh nak potong-potong barisan. Rukun solat ada 13. Jadi kena ikutlah daripada nombor 1 ke nombor 2 ke nombor 3 sampai ke 13. Tak boleh nak buat nombor 13 dulu, 12, 11, tidak boleh. Kena ikut step by step dia tadi. Sebab tu kita tengok orang solat cara sama saja kan. Ni benda-benda yang sama ni adalah rukun. Okey. Wajib buatlah, maknanya semua orang Islam wajib buat benda yang sama macam ni. Ada 13 keadaan. Okey. Seperti Ustaz cakap tadi, ni adalah berkenaan dengan bacaan wajib solat pula. Berkenaan dengan perbuatan sunat. Kemudian kita akan sentuh, kita pergi dulu kepada bacaan wajib solat. Solat ada dikenali dengan perbuatan dan juga ada dikenali dengan bacaan. Jadi dalam solat apa yang kita kena baca kan? Tadi perbuatan kita dah nampak dah. Nak baca apa takkan diam aja. Ini bacaan
dalam solat Okey, bacaan wajib solat ada 5. Yang pertama, lafaz takbiratul ihram. Yang kedua, bacaan surah Al-Fatihah. Yang ketiga, bacaan tahiyat akhir. Keempat, selawat ke atas Nabi dalam tahiyat akhir. Dan yang kelima adalah ucapan salam pertama. Ni tadi kita sambil-sambil kita tengok perbuatan pun kita dah sentuh sedikit tentang bacaan-bacaan ini. Okey. Kita tengok balik, kita imbas kembali perbuatan dia tadi ini takbiratul ihram. Okey, Allahu Akbar. Allahu Akbar ni kita kena lafazkan, kita kena sebut. Kita tak boleh baca dalam hati. Masa kita angkat tu, sebutlah Allahu Akbar. Lafazkan. Diam je. Okey, sebut waktu nak angkat tangan tu. Okey, seterusnya bacaan surah Al-Fatihah. Bacaan surah Al-Fatihah ni baca seperti biasalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam bacaan ini kita baca surah Al-Fatihah ini adalah sebanyak ada 7 ayat, termasuk bismillah, dan juga dibaca pada semua rakaat. Jadi bacaan ni kena betul dan lancar. Sebab tu kita ulang-ulang ajak awak di dalam kelas, waktu tasmih dan sebagainya. Awak sendiri pun belajar juga kan di rumah bagi lancar. Okey. Untuk pelaksanaan dan cara bacaannya kita boleh tajuk yang lebih detail lah. Ada yang baca kuat, ada yang baca waktu ni senyap, baca Al-Fatihah tu senyap atau secara perlahan Okey, yang seterusnya bacaan tahiyat akhir. Ni bacaan-bacaan yang wajib tadi Ni kena tahulah. Kalau boleh hafal dulu lagu-lagu. Okey. Macam mana bacaan tahiyat akhir? Macam Ustaz kata tadi, tahiyat akhir ni adalah pada rakaat yang terakhir ikut pada kita tengah solat apa itu. Okey, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey. Ini bacaan tahiyat akhir Maknanya sekurang-kurangnya awak boleh hafal sampai Rasulullah ni. Okey, ini bacaan yang wajib. Kalau boleh sampai innaka hamidum majid, adalah yang terbaik. Okey, seterusnya bacaan selawat di dalam tahiyat akhir. Ini selawat pun wajib ada sebab tu biasanya kita akan hafal sampai habis lah. Digalakkan barulah dapat semua pahala kan. Sambung tadi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sambung lagi. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad sampai innaka hamidum majid adalah sunat. Penting selawat ni termasuk kita ucapkan dia. Mudah dia kita hafalah keseluruhan bacaan tahiyat ni. Bacaan tahiyat akhir ni kita hafal semua. Jadi semua dah cover. Jadi sempurnalah bacaan kita. Okey, seterusnya ucapan salam pertama. Dah habis sembahyang tadi, innaka hamidum majid, kalau boleh hafalkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita biasanya dan mestinya kita akan memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dahulu. Toleh ke kanan. Itu adalah yang wajib dia. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan yang wajib. Ingat ni. Kena sebut. Okey, yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi adalah tidak termasuk wajib, dia adalah sunnah. Mungkin dekat sini Okey. Tadi bacaan-bacaan yang wajib. Sekarang ni kita lihat bacaan sunat. Kita buat juga dalam solat kita. Kenapa kita buat? Sebab ustaz-ustazah dan yang kita dah belajar sebelum ni nakkan kita solat sempurna. Macam dalam buku teks pun kan. Jadi kita dah gabungkan dah perkara wajib dan perkara sunat. Supaya dapatlah pahala yang banyak untuk kita kumpulkan. InsyaAllah kita targetkan nak masuk syurga
kenalah cukup pahala kan. Okey. Apa itu bacaan sunat? Bacaan sunat yang pertama adalah membaca doa iftitah. Maknanya bila sunat, maksudnya kalau boleh hafal, baca Alhamdulillah, itu yang terbaik. Kalau tak boleh, cubalah bagi boleh. Okey, bacaannya macam mana? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Biasanya bila kita baca ni, selepas kita angkat perkara wajib tadi, lepas tu kita angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita akan mulakan dengan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai wa ana minal muslimin. Lepas tu kita sambung dengan bacaan wajib yang seterusnya tadi adalah bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu sunat tadi kita dapat baca Alhamdulillah. Pada sunat bacaan yang seterusnya adalah membaca ta'awuz. Okey, ta'awuz adalah bahasa Arab atau lebih mudahnya dikenali dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita sambung bismillah tu dengan a'udzubillah. Contohnya kita nak baca Al-Fatihah kan. Sambung A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, sebelum tu kita mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini pun juga termasuk dalam bacaan sunat solat. Jadi dapatlah pahala tambahan lagi. Banyak pahala-pahala tambahan yang kita dah buat kan. Jadi kalau kita lihat kembali, kita dah gabungkan pun perkara yang baik, perkara yang wajib buat dan juga perkara sunat untuk dapatkan solat yang sempurna lah. Okey, yang seterusnya bacaan sunat adalah membaca doa kunut. Doa kunut ni biasanya jadi isu juga. Kalau ustaz susah lah nak baca doa kunut, nak hafal, terbelit-belit lidah. Okey. Sebelum tu bacaan doa kunut ni adalah bacaan sunat dan dibaca pada solat subuh saja. Special pada rakaat kedua sebelum habis tu kita baca doa kunut ni kan. Okay, pada rakaat yang kedua pada waktu subuh kita baca doa kunut ni. Okey. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka ta'di wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Okey. Allahu Akbar. Kita akan terus sujud selepas baca doa kunut ini. Ini adalah special yang Allah beri pada solat subuh. Dia kan 2 rakaat je. Dahlah dua rakaat kan, special. Tambah pula dengan doa kunut. Panjang sikitlah. Tapi dia membawa banyak kebaikan dan kelebihan. Dan juga pahala tambahan juga untuk kita yang dapat menghafalnya. Jadi kena usahalah. Okay. Lihat pada gambar tu macam mana bacanya pada keadaan berdiri sebelum sujud. Okay. Yang belum boleh hafal ada masa lagi kan. Ada masa-masa terluang ni bolehlah menghafal. Okey. Bacaan sunat yang seterusnya adalah membaca takbir intiqalat. Takbir intiqalat juga adalah lafaz dalam bahasa Arab iaitu Allahu Akbar. Ini Allahu Akbar ni kita banyak sebut dalam solat. Biasanya kita bangun daripada apa-apa perbuatan pun selalu kita akan sebut Allahu Akbar kan. Contohnya paling mudah habis kita baca surah apa pendek contohnya Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita nak buat rukuk tu Allahu Akbar kan. Sami Allahu liman hamidah. Nak sujud pun sebut lagi Allahu Akbar. Macam arahan lah kan. Arahan selepas ni buat apa, melalui kata Allahu Akbar. Ini adalah termasuk dalam takbir intiqalat. Kita panggil dia Okey. Ini untuk memberi tahu
dari satu pergerakan ke pergerakan yang lain lah. Dapat lagi pahala tambahan. Okey, seterusnya kita membaca tasbih rukuk. Ni waktu rukuk tadi. Kita dah belajar tadi perbuatan dia. Dia dah buat ni nak baca apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Okey, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kenapa tak ada tulis pun baca ni 3 kali? Sebab dia termasuk dalam bacaan sunat. Jadi kita buatlah sebab 3 kali, dapat lagi pahala sunat. Oh, banyak pahala ya Allah kurniakan untuk kita yang solat. Jadi kalau kita tak solat, banyak pahala yang kita terlepas kan. Kawan kita banyak pahala, kita makin kurang pahala. Jadi kejarlah solat. Seterusnya membaca bacaan ketika bangun daripada rukuk. Tadi dah rukuk dah, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi kan, dah baca. Sekarang ni bangun tu nak baca apa pula? Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Biasalah awak dapat dah kan. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Sebut macam tu. Seterusnya juga bacaan sunat juga adalah tasbih sujud. Dah sujud, perbuatan tadi kita dah belajar. Sekarang ni bacaan dia pula. Apa yang kita baca waktu ni? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Okey, bacaan sunat. Kita baca pula dengan 3 kali. Tambah lagi pahala sunat yang kita perolehi untuk solat ini. Kalau awak buat 5 solat fardu tu, bayangkanlah punya banyak pahala-pahala yang kita dapat. Pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita. Okey, seterusnya membaca bacaan duduk di antara 2 sujud. Ni apabila awak sujud, duduk sekejap sebelum nak sujud yang kedua. Bacaan ni inilah ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu bacaan dia. Okey, bacaan ni biasanya awak hafal sebab awak suka dengan irama dia kan. Walaupun berbelit-belit sikit, tapi awak suka baca. Ulang lagi sekali. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi, tambah lagi pahala sunat yang kita dapat. Allahu Akbar. Banyak pahala kita dapat kan. Okey, dalam keadaan macam itulah ya. Perbuatan tadi kita dah sentuh dah. Jadi kita boleh praktikkan lah. Awak boleh buat untuk solat awak selepas ini. Ini waktu zuhur nantilah kan. Kita punya tayangan ni kan pada waktu pagi 10 ke pukul 11. Di waktu ni awak dah terlepas dah solat subuh tadi. Awak pun dah solat tadi kan. Alhamdulillah, anak-anak syurga bangun awal kan pagi tadi. Okey, jadi mulakan solat sempurna ni pada selepas ni lah, solat zuhur nanti. 4 rakaat. Cuba buat apa yang kita dah belajar ni. Okey, seterusnya membaca bacaan duduk di antara 2 sujud. Membaca bacaan duduk di antara 2 sujud. Ini adalah pada tahiyat akhir lah. Okey, pada tahiyat akhir tadi ada bacaan yang wajib kan. Bacaan yang wajib, lepas tu selawat daripada wajib. Ni sambungan dia. Sebab tu saya kata kalau awak boleh hafal keseluruhan tahiyat akhir tu, maknanya kita dah cover semua dah. Dapat pahala wajib, dapat pahala sunat. Bunyi dia macam mana? Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Okay, sampai Majid kita bersedia untuk memberi salam yang pertama. Itu wajib tadi tu. Ingat, mesti salam ke kanan. Kena buat tu wajib. Right. Keadaan seperti yang kita dah belajar tadi. Kenapa jari dia, jari telunjuk dia tu menunjuk ke depan? Tadi kita dah sebut kan, wajib buat apabila kita baca apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Maksudnya terlepas baca tu lah ni. Wajib ni bacaan sunat ni. Selepas dia dah baca bacaan wajib tadi,
Jadi berlakulah bacaan sunat ini. Okey. Tadi kita dah bagi kan, Assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan tu adalah wajib. Tapi yang ke kiri ni adalah Assalamualaikum warahmatullahi. Toleh ke kiri adalah dalam perkara yang sunat. Jadi buat je lah, tak ada masalah pun kan. Ke kanan, ke kiri, tak ada masalah. Jadi pahala ke kanan, pahala wajib dapat, ke kiri pahala sunat pun kita dapat. Jadi terbuktilah apa yang kita dah solat sekarang ni, kita dah merangkumi perkara wajib dan juga perkara sunat. Syukur Alhamdulillah. Maknanya kita dah kumpul banyak pahala sebenarnya. Tinggal kita je nak laksanakan sebaik mungkin. Kan? Sesempurna mungkin. Mungkin sebelum ni dah buat dah, cuma tak tahu macam mana nak bagi sempurna. Jadi kita boleh perbaiki. Okey, seterusnya kita beralih kepada perkara yang membatalkan solat. Tengah-tengah sembahyang, maksud dia batal. Apa yang boleh buat kita batal solat kita tu? Ni pun kadang banyak persoalan. Banyaklah sebab ya, kita bincangkan beberapa perkara yang penting. Perkara yang membatalkan solat. Okey, yang pertama, meninggalkan rukun solat. Tadi rukun solat ada berapa anak-anak murid? Anak-anak didik Ustaz Ridwan? Pandai, 13. Ingat sekolah kita. Saya 13 kan? 13. Okey, meninggalkan rukun solat. Salah satu yang awak tinggalkan daripada 13 tu, perkara wajib tak buat, batal solat. Yang kedua, menggerakkan anggota badan 3 kali berturut-turut. Ini biasa kita dengar. Cuma dia punya penerangan lebih jelas adalah anggota badan yang besar lah. Contohnya awak angkat tangan awak kan, garu, bergegar kepala. 3 kali berturut-turut batal. Sama juga dengan anggota yang lain. Yang ketiga, terkena najis sama ada pada badan, tempat atau pakaian. Najis. Tengah-tengah sembahyang tak perasan dekat baju ada tahi cicak, ada tahi manusia, tahi adik ke. Ataupun pada sejadah yang kita guna. Ataupun pada badan. Pada badan kita lah, melekat dekat rambut ke. Bila kita tengah-tengah sembahyang, ataupun kita dah habis sembahyang pun. Habis sembahyang baru perasan, tak cicak. Contoh. Jadi batal dan ambil wuduk balik solat semula. Yang keempat, bercakap-cakap ketika solat. Ni biasa ustaz ada ustazah tegur di surau sekolah. Janganlah bercakap-cakap. Tengah sembahyang boleh bercakap pula. Jadi batal tau awak punya solat. Kena ambil wuduk solat semula sebenarnya. Yang kelima, berhadas kecil atau berhadas besar. Awak tengah-tengah sembahyang tu terkencing lah contohnya. Ataupun terberak. Batal lah. Ni mudahlah nak dibincangkan awak terlalu dalamkan susah juga, nanti sampai ke sini baru dia. Okey, seterusnya membuka aurat dengan sengaja. Ini contoh kita pakai seluar pendek, ngam-ngam aja mentang-mentang lah menutup aurat katanya daripada pusat luar yang ngam-ngam di bawah daripada lutut ni. Jadi bila kita sujud, apa lutut? Batal, sengaja. Itu juga dengan perempuan, contohnya menggunakan telekung yang tipis. Okey, seterusnya makan dan minum dengan sengaja. Memang tak boleh lah. Sebab tu tadi dalam wuduk kita kumur-kumur dulu sebab takut ada tertinggal sisa-sisa makanan macam kulit-kulit ayam dan sebagainya kan. Lepas sembahyang, congkel-congkel dengan gigi. Sedap pula, awak pun telan. Batal. Seterusnya, berpaling dada dari arah kiblat. Dah tak pandang ke arah kiblat, elok lah. Biasanya berpaling dada ni bila nak tengok orang atau adik ke siapa lah. Tengok kiri kanan. Tengok sebelah sana. Jadi dada dah bergerak. Jadi batal. Mendahului imam sehingga dua rukun. Ni apabila solat berjemaah. Ini awak sekadar faham je pun sudah cukup lah. Bila kita solat ramai-ramai kan, solat berjemaah, kita tak boleh mendahului imam. Imam belum lagi bagi salam, kita dah bagi salam. Contoh mudah macam tu. Dan seterusnya adalah berubah niat. Tadi mula dengan sembahyang solat zuhur. Sali fardu zuhri apa rakaatin ada yang taklah. Tengah-tengah sembahyang rasanya sekarang ni waktu asar lah, tukar pula sali fardu asr. Tapi awak tidak memulakan solat, terus je sambung, cuma ubah niat dia. Jadi batal lah. Dan yang terakhir adalah murtad. Murtad ni dia keluar daripada Islam. Hanya dia bukan lagi orang Islam, jadi solat ni dah tak wajib lah pada dia. Jadi tak sah lah dia punya solat, batal. Solat ni hanya untuk orang Islam, special sebab Allah nak bagi pahala pada orang Islam saja. Banyak pahala ni kan. Sebab Allah dah sediakan dah syurga, Allah dah sediakan neraka.
Jadi Allah naklah seramainya orang Islam masuk ke syurga itu. Sebab tu Allah kurniakan pahala yang banyak. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Kita dah selesai untuk hari ini perkongsian sedikit tentang solat dan pelaksanaannya. Moga-moga ada manfaatnya dan Ustaz harap awak semua faham dan bolehlah gunakan pengalaman atau ilmu ini dengan sebaiknya. Perbaiki dari mana yang awak rasa salah dan awak cuba buat solat sesempurna mungkin. Okey. Untuk bacaan dan penilaian yang seterusnya nanti, macam Ustaz dah pesan awal-awal tadi, guru GPI kelas awak, Ustaz kelas awak akan maklumkan kemudian. Boleh faham ya murid-murid? Okey. Terima kasih atas kerjasama dan jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.